Hai semua, selamat sejahtera. Okey, hari ini Cikgu Ros akan menyambung video untuk topik ungkapan algebra. Okey, sebelum ni Cikgu dah pernah bagi video yang mana penambahan dan penolakan ungkapan algebra kan? Okey, jadi Cikgu nak sambung lagi untuk soalan penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra berdasarkan modul matematik tingkatan 1 awak. Okey, jom cikgu mulakan video pada hari ini. Okey para pelajar boleh memastikan semua soalan-soalan sebelum soalan 12 ini telah lengkap disempurnakan berdasarkan penerangan pada video sebelum ini. Okey, hari ini cikgu nak sambung untuk soalan 11, untuk soalan 12, 13, soalan 11 dan 13. Okey, itu sahaja. 11 dan 13 seperti dalam modul awak ni. Okey, jadi cikgu nak ulang balik semula buat ringkasan semula untuk penerangan pada video yang lalu ya. Okey, kita tahu bahawa sebutan serupa sebutan serupa boleh tambah. Okey, boleh tolak. Okey, boleh didarab dan boleh dibahagi. Okey, manakala sebutan tak serupa sebutan tak serupa tak boleh tambah. Okey, awak tak boleh tambah ya. Okey, tak boleh tolak. Okey, tapi boleh darab. Okey, dan boleh bahagi. Okey, tapi dia berbezalah sebutan serupa dengan tak serupa tu. Itu berdasarkan daripada contoh-contoh soalan dalam modul nanti. Okey, ini nota ringkas ini awak boleh tulis sebagai tambahan dalam modul awak ya. Okey, kalau tak ada ruang kosong awak boleh paste pada kertas dan tampal tulis pada kertas dan tampal di modul. Okey. Okey, kita pergi ke review balik semula modul yang lalu. Okey, kalau modul lalu cikgu ada tekankan mengenai penggunaan nombor nisbah. Okey, ingat lagi tak operasi tambah? Okey, jumpa positif ia akan menjadi nombor positif. Okey, operasi tambah. Okey, jumpa nombor negatif ia akan menjadi operasi tolak. Operasi tolak jumpa nombor positif ia akan menjadi dia akan jadi operasi tolak. Manakala operasi tolak jumpa nombor negatif ia akan menjadi operasi tambah. Okey, ini basic yang kita dah belajar pada bab 1 nombor nisbah. Okey, sekarang cikgu nak ulang balik semula. Okey, dalam video yang lalu cikgu ada bagi tahu. Okey, sekiranya terdapat tanda di luar, okey, dan ada penambahan antara nombor-nombor di dalam kurungan. Okey, sebagai contoh cikgu letak A tambah B. Okey, cikgu dah terangkan di video yang lalu. Okey, kita akan anggap operasi tambah di luar ini bertemu dengan nombor positif di sini. So, tambah jumpa positif ia akan menjadi positif A. Ibarat kita dah buka kurungan tu, kita ringkaskan dia punya tanda. Okey, kita ulang pula kerana kita akan jumpakan tambah ini dengan operasi tambah yang lagi satu ya. Okey, jadi positif jumpa positif dia akan jadi positif B. Okey, macam tu ya. Okey, cikgu ulang lagi untuk beberapa contoh dalam video yang lalu sekiranya cikgu ada
operasi di luar, tolak dan cikgu jumpa nombor yang sama, A tambah B. So macam tadi kita buat sesi perjumpaan satu demi satu, negatif ataupun tolak itu jumpa positif A ya, sebab A tu tak ada tanda bermaksud dia positif, dia akan menjadi negatif A. Macam mana tahu negatif A? Berdasarkan nota-nota di sini. Ni yang kita belajar tingkatan bab 1 hari tu. Okey, sambung lagi. Okey, operasi tolak ini jumpa positif. Okey, dia akan jadi operasi tolak. Macam tu ya. So benda ni, pengetahuan ini kita akan apply dalam soalan seterusnya di modul awal ini. Okey, jom kita mulakan. Okey, soalan 12A, kalian boleh tengok pada modul sendiri. Okey, kita akan jawab soalan ini ya. Okey, kita mulakan macam ni. Okey, kalau pelajar tengok kat sini di hadapan kurungan negatif 4 ni tiada apa-apa ya. Kalau tiada apa-apa bermaksud dia adalah positif ya. Okey, so kita bila positif kita boleh buka terus kurungan tersebut ya. Okey, negatif 4Y tolak 1. Positif ni tak ada masalah. Dia tidak menjejaskan apa-apa. Yang paling bahaya adalah negatif ya. Okey. So ni selesai untuk kurungan yang pertama. Ni kurungan pertama ni dah selesai. Maaf. Ni untuk kurungan pertama. Cikgu tak boleh buat ni dah. Cikgu kena guna yang ni. Untuk sebutan pertama ni dah selesai kerana dia positif. Okey, sekarang kita tengok pula. Okey. Yang ni. Sebutan yang kedua, ungkapan yang kedua. Positif jumpa negatif, dia akan jadi negatif. Awak salinlah tulis daripada 2 jadikan 1 simbol. Jadi 9V. Okey, lepas tu awak bawa dia lagi positif jumpa negatif ni. Simbol mesti jumpa simbol. Okey, nombor tu dia jadi step yang kedua kan. Okey, positif jumpa negatif jadi negatif 2. Macam tu. Okey, so bermaksud kita dah buka kurungan, kita dah ringkaskan proses soalan itu tadi. Kita boleh pergi ke step yang seterusnya iaitu meringkaskan dia lagi. Sebab bila soalan melibatkan penyelesaian, kita perlu ringkaskan sampai jadi satu ungkapan yang pendek ya. Okey, kat sini kita ada huruf apa? Kita ada huruf Y ya. Okey, sorry tadi cikgu tak perasan bukan V, Y ya. Okey, kita akan ringkaskan dia lagi dan macam video yang lalu cikgu kata kita perlu menyusun yang serupa. Okey, yang serupa di sini ialah 4Y. Okay, bawa dia punya tanda dia dan negatif 9Y. Okey. Negatif itu adalah kepunyaan 9 ya. Bawa sekali ya sebab ibarat tanda dia. Okey, kemudian yang belum kita tulis kat sini ialah negatif 1 dan negatif 2. So yang belum tulis ni dia pun tak ada huruf, jadi kita tulis dia di belakang sebab kita nak bawa jadikan dia sebagai geng lah di situ. Dia pun serupa sebab dia nombor sahaja. Okey, kita sambung lagi. Step seterusnya, bila cikgu cakap hari tu sebutan serupa boleh tambah, boleh tolak, darab ataupun bahagi. So kita boleh tahu bahawa negatif 4 ini, kalau tolak 9 kita boleh selesaikan. Kita tekan kalkulator negatif 4 tolak 9. So kita dapat negatif 13Y. Macam tu. Sebab dia serupa boleh selesai ya. Kita ambil pula tulisan hijau, negatif 1 tolak 2. Jawapan dia ialah negatif 3. So bila kita ada negatif 13Y, Y dan tolak 3 sendiri, kedua-duanya itu tidak serupa. Jadi bila tak serupa, awak tak boleh tolak, tak boleh selesaikan dan awak perlu jadikan macam itu saja sebagai jawapan akhir. Cikgu ulang ya, 13Y tak sama dengan 3. Bila tak sama dengan 3, awak tak boleh selesaikan. Jadi tinggalkan jawapan seperti ini sahaja. Itulah maksudnya menyelesaikan. Ya, clear? Kita pergi ke soalan B, cikgu bagi lagi satu contoh.
Okey. Mula-mula kita tengok dulu. Okey, kurungan pertama di luarnya adalah positif ke negatif? Ya, jawapan dia positif. Walaupun tak tulis, kita perlu tahu bahawa dia adalah positif. Kalau negatif, pastinya dia akan tunjuk. Okey, so bila positif, awak dah selamat di sini. Awak boleh terus buka kurungan tersebut. Seperti ini. Okey, clear? Okey, kita tengok pula ungkapan yang kedua. Okey. Ungkapan yang kedua, di luarnya adalah positif. Okey, jadi awak pun dah selamat di situ kerana positif jumpa negatif, dia akan jadi negatif 7H. Positif ini jumpa negatif, dia akan jadi negatif 8. Okay, boleh? Okay, kita teruskan step seterusnya. Okey, di sini kita akan dapat huruf ataupun sebutan yang mempunyai huruf H. Jadi kita perlu kumpulkan jadi mengikut geng dia sendiri ya. So cikgu akan kumpulkan 6H dan tolak 7H itu tadi. Bawa negatif 7 tu. Okey. Kemudian yang belum ada geng ialah positif 2 dan negatif 8. So kita letakkan di belakang lah. Seperti ini. Okey, yang penting awak bawa dia punya tanda dia. Tanda dia di hadapan bawa sekali ya. Okey, lepas tu 6H tolak 7H. Cikgu sebut pun ada huruf yang sama bermaksud dia adalah serupa. 6 tolak 7 jawapannya negatif 1H. Tulis macam tu. Okey, tambah positif 2 tolak 8 jawapannya negatif 6. Okey. Dan di sini kalau kamu nampak 1H dengan 6 adalah dua sebutan tak serupa. Jadi bila dua sebutan tak serupa, awak tidak boleh melaksanakan apa-apa proses penambahan ataupun penolakan. Jadi jawapannya akan dibiarkan sebegitu sahaja. Okey, boleh ya? Okey, kita pilih lagi satu contoh soalan. Okey, yang depannya mungkin negatif. Okey, kita tengok K ya. Kita tengok K sini. Okey, belajar. Okey, belajar untuk K ini, okey kita tengok yang pertama. Okey, ungkapan ini. Okey, di luar kurungan itu terdapat nombor negatif. Okey, bila adanya nombor negatif ataupun tanda negatif, awak tidak boleh membuka kurungan itu sesuka hati. Jadi apa awak perlu buat ialah awak perlu mendarabkan nombor negatif di luar itu dengan nombor di dalam. Okey, macam ni ya. Okey, negatif 3 darabkan dengan 3. Cikgu ulang, negatif 3 di luar darabkan dengan 3 di dalam. So dia akan jadi negatif 9H. Okey. Kemudian awak ulang balik semula, patah balik. Okey, negatif 3 jumpa positif 1. Okey, dengar baik-baik cikgu sebut. Negatif 3 jumpa positif 1. Negatif jumpa positif, jawapan kita akan menghasilkan negatif. 3 darab dengan 1, jawapannya 3. Okey, awak buat satu demi satu. Okey, clear? Okey, kita dah selesaikan, dah buka pun kurungan untuk ungkapan yang pertama. Kita pergi ke ungkapan yang kedua. Ungkapan kedua mempunyai positif 4 di luar kurungan. Jadi kita akan melaksanakan proses mendarab satu demi satu. Positif 4 jumpa negatif 2H. Cikgu ulang, positif 4 jumpa positif 4 jumpa negatif 2H. Jadi dia akan jadi negatif 8H. Okey. Lepas tu cikgu patah balik positif 4 jumpa negatif 4. Positif 4 jumpa negatif 4. So positif jumpa negatif akan menghasilkan negatif. 4 jumpa 4 jawapannya 16. Okay, ingat ya pelajar-pelajar, kurungan itu membawa maksud pendaraban. Okay.
Kita sambung untuk step seterusnya, kita akan mengumpulkan semua sebutan yang mempunyai huruf yang sama, iaitu H. Cikgu akan menulis negatif 9H seperti ini dan cikgu akan bawa negatif 8H seperti ini juga. Okey, yang penting awak bawa tanda dia yang berada di hadapan itu ya. Okey, kemudian cikgu akan tulis negatif 3 dan negatif 16 seperti ini. Okey, so sebagai pengetahuan yang lalu, kita dah tahu bahawa sebutan serupa boleh tolak, boleh tambah. Jadi bila kita guna kalkulator, okay, kita ada negatif 9 tolak 8. Kita akan dapat negatif 17. Kita akan tulis negatif 17H. Manakala untuk negatif 3, kita akan tolak dengan 16. Kita akan dapat jawapan negatif 19. Okey, ingat tak lagi pelajar? Dua-dua sebutan ini adalah tidak serupa. Negatif 17H mempunyai H di situ, manakala negatif 19 tiada huruf di situ. Bermaksud kedua-duanya tidak serupa. Apabila tidak serupa, anda tidak boleh menyelesaikannya mahupun tambah ataupun tolak. Okey, boleh ya? Jadi awak akan tinggalkan jawapan seperti ini sahaja. Okey, jangan sesekali awak selesaikan. Inilah jawapan bagi penyelesaian ungkapan algebra yang berbentuk seperti ini. Okey, para pelajar boleh sambung untuk latihan-latihan seterusnya berdasarkan penerangan yang cikgu terangkan bagi 3 soalan ini tadi. So awak boleh selesaikan sehingga soalan T ya. Sehingga soalan T di situ ya. Okey, apa-apa boleh bertanya kepada cikgu secara personal. Okey, kita sambung kepada soalan 13. Okey, selesaikan ungkapan algebra berikut. Cikgu akan memilih beberapa soalan dan selebihnya akan jadikan sebagai latihan anda. Okey, soalan 13A. Okey, apabila menyelesaikan suatu ungkapan algebra, mestilah kamu tengok sama ada dua sebutan itu sebutan serupa ataupun tidak. Okey, sekarang kita tengok 3F dan F sendiri. Adakah ia kedua-duanya sebutan serupa? Ya, jawapannya adalah sebutan serupa. Jadi bila sebutan serupa, anda boleh selesaikan ia. Jom kita tengok macam mana cikgu nak selesaikan dia. Okey, so kat sini cikgu ada 3F. Cikgu darab dengan F. Apakah nombor sebelum F? Yes, nombor di sebelah F itu ialah 1. Okay, kita dah belajar pada video ataupun kelas sebelum ni ya. Okey, jadi proses pendaraban ni kita mendarabkan mengikut geng juga. Maksud cikgu, kalau huruf mestilah dengan huruf. Okey, 3 darab 1. Jawapan dia 3. Kemudian kita akan darabkan F dengan F. Okey, ingat lagi tak? F darab F jadi apa? Siapa yang ingat kita dah belajar dalam bab kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. Jadi F darab F, ia akan menghasilkan jawapan F kuasa 2. Okey, F kuasa 2. Okey, kita pergi ke soalan C. Okey, 3F darab F darab F. Berapa banyak F yang awak dapat pun, janji bila awak jumpa ungkapan itu, awak pastikan dia adalah serupa. Bila serupa, boleh didarab. Okey, so di sini cikgu akan buka dia menjadi 3F darab 1F darab 1F. Okey, macam soalan tadi, cikgu kata nombor darabkan dengan nombor. Cikgu akan darabkan 3 darab 1 darab dengan 1. Berapa pelajar? Ya, jawapan dia 3. Kemudian pelajar boleh mendarabkan nombor dengan nombor. F darab F darab F. Ada berapa kali F di sini? Ya, ada 3. Tetapi awak tak boleh tulis 3 ya. Awak kena tulis F kuasa 3 seperti ini. Okey, sebab kita dah belajar F darab F darab F menghasilkan F kuasa 3. Boleh? Okay, pastinya boleh. Okey.
Bagaimana pula dengan I? Okey. First sekali kita kena pastikan sebutan itu adalah sebutan serupa dan awak akan mendarabkan huruf dengan huruf yang sama dan nombor dengan kawan-kawan nombor di situ. Okey, boleh ya? Cikgu harap awak boleh mencuba soalan-soalan yang cikgu tinggalkan. Okey, cikgu akan pergi kepada pembahagian ungkapan algebra. Okey. Ungkapan algebra yang serupa boleh kita bahagikan. Tapi cara dia awak kena buat seperti ini. 3F per F. Tukarkan dia dalam keadaan per. Okey, setelah itu, okey, ini konsep yang paling mudah. Apabila huruf yang sama berada di atas dan bawah, cikgu ulang, apabila huruf ada di atas dan bawah, kita boleh potong dia ataupun mansuhkan dia, okey, secara berpasangan seperti itu dan jawapan yang tinggal yang kita tak potong hanyalah nombor 3 sahaja. Okey, boleh ya? Okey. Untuk soalan D, kedua-duanya ni merupakan sebutan tak serupa. Okey, kenapa tak serupa? Ya, walaupun hurufnya F tetapi kat situ kalau kita nampak ada F kuasa 2. Okey, syarat sebutan serupa mestilah berkuasa sama. Tetapi awak jangan bimbang kerana cikgu dah cakap di sini sebutan tak serupa tetap boleh dibahagikan. Nah, inilah cara soalannya. Okey, apa perlu awak buat ialah awak tulis 3 F F. Kenapa 2 kali F? Sebab kita ada F kuasa 2. Okey, awak buat per seperti ini dan awak letak F itu di bawah. Seperti ini. Okey. Macam soalan sebelum tadi cikgu kata apabila ada pasangan huruf di atas dan di bawah, awak boleh potong. Okey, kita tengok ya apa maksud cikgu tu di situ. Okey, kita ada F dan pasangan dia ada F satu lagi di bawah. Okey, kenapakah kita tidak memotong huruf F di sini? Ya, jawapannya kerana F di atas tiada kawan lagi di bawah pecahan tersebut. Jadi awak perlu membiarkan huruf F itu tanpa memotongnya. Okey, boleh ya? Jadi setelah proses pemotongan seperti itu, awak hanya perlu, minta maaf. Okey, awak hanya perlu menulis nombor dan huruf yang tinggal sahaja iaitu nombor 3 dan huruf F. Okey, so jawapan awak akan menghasilkan jawapan seperti ini. Okey, boleh ya? Okey, cikgu minta awak try untuk soalan-soalan seterusnya. Okey, itu sahaja untuk perkongsian cikgu dalam video hari ini. So dengan itu, para pelajar perlulah melengkapkan semua soalan-soalan latih tubi dalam modul matematik awak. Okey, itu sahaja pelajar. Kita jumpa untuk topik yang akan datang.